Assalamualaikum. Nama saya Mak Fitri bin Johari dari kelas DCS 4A. Sekarang saya akan membentangkan tentang sistem hidrolik dan pneumatik. Ni dia punya rangkaian hidrolik apa semua, sambungan binaan sistem dia. Okey, saya akan terangkan tentang apa itu sistem pneumatik dan hidrolik. Sistem pneumatik. Pneu merupakan perkataan yang berasal dari Greek yang bermaksud angin, manakala matik pula merujuk kepada kuasa. Oleh itu, sistem pneumatik bolehlah ditafsirkan sebagai sistem yang digerakkan oleh kuasa angin. Sistem pneumatik menggunakan udara termampat sebagai media pemindahan kuasa. Udara termampat adalah udara sekeliling yang telah dimampatkan dengan menggunakan pemampat udara kendalian motor elektrik. Okey. Perbezaan pneumatik dan hidrolik. Terdapat hampir tiada perbezaan. Okey, lebih kurang sama lah kan, antara hidrolik dan pneumatik. Dan bukan untuk kejurutera, tapi jika anda memeriksa lebih lanjut, terdapat banyak keunikan teknikal dalam setiap sistem. Okey, dia mempunyai banyak teknikal ataupun banyak kegunaan dia lah. Definisi sahaja, hidrolik sangat berbeza dengan pneumatik kerana ia digunakan untuk mengawal. Okey, hidrolik dia punya kegunaannya hanya untuk mengawal, menghantar dan memanfaatkan kuasa menggunakan cecair tertekan. Yang terakhir ini adalah lebih banyak untuk mengkaji kesan gas bertekanan dan bagaimana ia mempengaruhi pergerakan mekanikal. Hidrolik sering digunakan dalam konsep empangan, sungai, turbin dan juga hakisan, manakala pneumatik digunakan dalam pelbagai bidang pergigian, pelombongan dan pembinaan umum antara lain. Okay, itu dia punya perbezaan lah di antara pneumatik dan hidrolik. Dia ada kelebihan dia masing-masing. Kelebihan pneumatik. Okey, ni kita cerita tentang kelebihan pneumatik dan hidrolik. Okey, kelebihan pada penggunaan pneumatik. Kelebihan dia punya ketersediaan yang tak terbatas, mudah disalurkan, flexibility, temperature, aman, bersih, pemindahan daya dan kecepatan sangat mudah diatur, dapat disimpan. Kelebihan pada penggunaan hidrolik. Okay, ni pada hidrolik pula, dia punya kelebihan dia ringan, mudah dalam pemasangan, sedikit perawatan. Sistem hidrolik hampir 100% efisien, bukan berarti mengabaikan terjadinya gesekan fluida. Okey, bagaimana ia berfungsi? Cara kerja pneumatik sama sahaja dengan hidrolik. Yang membezakannya hanyalah tenaga pergerakan. Jika pneumatik menggunakan udara sebagai tenaga pergerakannya, dan sedangkan hidrolik menggunakan cairan oli sebagai tenaga pergerakannya. Dalam pneumatik, tekanan udara inilah yang berfungsi untuk menggerakkan sebuah silinder kerja. Silinder kerja inilah yang nantinya mengubah tenaga tekanan udara tersebut menjadi tekanan mekanik. Gerakan maju mundur pada silinder. Okey, kekurangan pneumatik dan hidrolik. Okey, tadi kita cerita tentang kelebihan, ni dia punya kekurangan kedua-dua ini tersebut. Kekurangan pada penggunaan pneumatik. Okey, kekurangan dia, ia memerlukan instalasi peralatan menghasilkan udara. Dia mudah terjadi kebocoran, menimbulkan suara bising dan mudah mengembung. Kekurangan pada hidrolik pula, fluida yang digunakan oli mahal. Okey, dia punya kos dia tinggi. Apabila terjadi kebocoran, akan terjadi kekotoran pada sistem. Ni dia punya kekurangan antara kedua benda ni. Penggunaan hidrolik. Okey, ni dia contoh penggunaan dia. Lift, forklift, bulldozer, dongkrak. Jurutera biasanya menggunakan pneumatik dalam industri, perubatan, pembungkusan, pengendalian bahan, hiburan dan juga robotik. Okey, sekian, terima kasih. Itu sahaja.